Felda Sungai Tenggiri Selatan merupakan kawasan rancangan Felda yang paling hampir dengan Kuala Lumpur. Penempatan Felda ini telah wujud lebih 30 tahun dan ia terdiri daripada 3 buah kampung dengan lebih kurang 1,000 orang penduduk. Keluasan kawasan Felda ini adalah 4,416 ekar dan majoriti peneroka di sini mengusahakan tanaman kelapa sawit. Namun siapa sangka, di sini terdapat ladang buah tin yang semakin dikenali ramai. Ladang pertama Afta Benefix terletak di Janda Baik, Pahang dan kini semakin meluaskan kawasannya. Di sini kita ada 1,200 pokok di dalam 3 rumah pelindung hujan. Yang ladang ini kami buka pada tahun penghujung 2019. Jadi sudah setahun setengah kat sini lah. Dan sekarang ni variety yang kita tanam di sini ialah variety Masui Dafin. Variety ni dibawa daripada Jepun dan kita pilih variety ni sebab dia produktif, and then dia mempunyai buah yang saiz dia agak besar dan juga dia cepat. So pokok yang Cik Fikri tengok sana ni, pokok ni baru berusia dekat 5 bulan tapi dia dah ada hasil yang banyak lah. Buah tin Masui Dauphin berwarna magenta kekuningan apabila ia masak. Setiap pokok boleh menghasilkan lebih 3 kg buah pada setiap musim. Dalam setahun, ladang ini mampu menghasilkan 7.2 tan buah tin. Buah tin atau nama saintifiknya Ficus carica biasanya banyak ditanam di kawasan Asia Barat. Iklim khatulistiwa di negara kita amat sesuai dengan tanaman buah tin kerana cuaca panas sepanjang tahun boleh menghasilkan buah yang banyak berbanding di kawasan iklim 4 musim. Okey Kak, cuba cerita sikit macam mana cara penjagaan yang betul pokok buah tin ni? Caranya senang saja. Kita siram dalam 1 hari 6 kali dengan cara bajaan yang betul. 6 kali ya, tak boleh kurang kan? Dia depend pada cuaca. Depend pada cuaca. Macam mana kita nak tahu bila buah tu dah masak? Kita akan petik selepas 90 hari selepas dipuputih. Pembukaan ladang ini telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Ini seiring dengan konsep ekonomi setempat, iaitu untuk terus memastikan ekonomi negara kekal kukuh bertahan dalam cabaran dan tekanan ekonomi sekarang. Konsep ini telah lama dipraktikkan oleh negara maju seperti Korea dan Jepun. Malah tidak terkecuali negara jiran kita, Thailand, turut mempraktikkan perkara yang sama. Peluang pekerjaan yang ditawarkan ini disambut baik oleh penduduk tempatan. Makcik kerja lebih kurang dah hampir 5 bulan. Sejak makcik kerja sini, okey, badan makcik pun jadi lebih sihat. Selalu makan buah ni, buah tin. Acik dulu kan asma. Sejak acik kerja kat sini, asma acik dah tak ada asma dah. Sebelum mula bertugas, para pekerja akan diberikan taklimat supaya ia membantu mereka menyiapkan kerja mengikut jadual yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat 1,200 pokok di dalam 3 buah rumah perlindungan hujan, setiap pokok di sini sentiasa di bawah pemerhatian petugas bagi memastikan ia kekal subur dan sihat. Walaupun Encik Muhammad Hafiz tidak mempunyai latar belakang di dalam bidang pertanian, tetapi kerana minat, beliau sanggup mengambil risiko dan memberanikan diri mengusahakan ladang ini. Selain daripada saya sendiri suka makan buah tin ni, kita nampak potensi dia sangat besar lah. Bila bercakap tentang negara sebenarnya, macam kejayaan kita dengan Musang King dengan Nenas MD2, di mana sebenarnya kita ni menghabiskan 9 juta ringgit setahun mengimport buah tin daripada luar. Dan daripada kita mengimport, baik kita hasilkan sendiri buah tin ni lah. Jadi pasaran di Malaysia sebenarnya sangat besar dan sebenarnya masih lagi sangat barulah untuk kita terokai. Buah yang telah siap dituai akan melalui proses lepas tuai sebelum ia sampai ke tangan pelanggan. Setiap biji buah tin perlu dikendalikan dengan betul supaya kualiti buah tidak berkurangan dan pelanggan dapat menikmati buah yang segar seperti ia baru dipetik dari ladang. Buah yang telah siap dibungkus akan diletakkan di dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegarannya. Kebaikan dia mempunyai kandungan serat yang tinggi lah. So siapa-siapa yang ada masalah sembelit dengan buah si, inilah mungkin jawapan dia lah untuk secara natural. Dan ia juga sebenarnya baik untuk kaum wanita
terutamanya untuk ibu mengandung sebab dia ada potasium, dia ada kalsium, dia ada magnesium untuk beri zat-zat nutrien kepada ibu mengandung. Dan juga dia ada asid folik baik untuk pertumbuhan otak bayi. Selain daripada itu juga, ibu yang menyusukan anak juga kita sarankan untuk dia makan buah tin ni sebab dia membantu untuk pengeluaran susu ibu. Khasiat yang terdapat di dalam buah ini sangat tinggi nilainya, menyebabkan ia semakin digemari ramai. Salah satu cara penjagaan pokok tin adalah dengan memangkas pokok dengan teknik yang betul. Pemangkasan perlu dilakukan supaya pokok tin boleh hidup dengan lebih subur dan berupaya mengeluarkan buah dengan lebih banyak dan berkualiti. Batang pokok yang dipangkas pula boleh disemai untuk menghasilkan anak benih melalui teknik keratan batang. Okey, Cik Hafiz, tadi kita dah potong batang ni. Sekarang kita nak buat apa? Okey, tadi selepas kita potong, okey, sekarang ni untuk kita nak buat semayang keratan, pertama sekali batang yang panjang ni kita kena jadikan dia pendek dulu. Pertama, 1, 2, 3, 4. Media tanaman yang paling sesuai untuk semaian pokok tin perlu mengandungi campuran 60% perlite dan 40% media pracampur atau tanah hitam biasa, sedikit zeolite dan baja. Batang pokok tadi akan dibersihkan sebelum ia direndam di dalam air yang mengandungi racun kulat dan larutan penggalak akar selama 10 minit. Cara macam mana nak tanam? Okey, tadi kita dah rendam bahagian bawah tadi untuk selepas 5 ke 10 minit. Okey. So apa yang kita perlu buat, kita kena cucuk dia punya orang kata knot ni lebih kurang 1, 2, lebih sekurang-kurangnya 2 ni lah dia bagi 2 knot lah. 2 knot ke dalam tanah. Lagi banyak lagi baik lah. Oh, lagi banyak lagi. Okey, so apa yang kita perlu buat, kita punya media ni just cucuk saja. Okey, so saya cuba lebih kurang Boleh. 3 Lebihkan 2 Lebih ke 3 kurang 2 lah. ke 3. Okey, baik. Sebab tu cocok je Cucuk saja. Okey. Kita gembur tanah sikit Betul. Selepas 3 atau 4 minggu, ia akan mula bertunas dan mengeluarkan akar. Masyarakat terdahulu mendapati bahagian akar pokok, getah, daun dan buah tin mempunyai pelbagai khasiatnya yang tersendiri. Tanaman pokok tin dikatakan sebagai industri masa hadapan oleh penyelidik dari Universiti Putra Malaysia kerana boleh dikatakan semua bahagian pokok tin mempunyai nilai perubatan yang tinggi. Penjagaan pokok buah tin tidaklah sukar seperti yang disangka. Tanaman ini lebih mudah diurus dan lebih subur dalam keadaan cuaca panas dan kering. Kat sini saya perasan berlainan sikit dengan yang kita pergi tadi. Kat sini pokok tin tanam kat dalam tanah daripada yang tadi kita tanam bekas. Apa beza dia? Dia ada pros and cons lah tanam dalam atas tanah dengan tanam bakul. Di sini kita tanam atas tanah sebab di sini tanah ni lebih sesuai untuk tanaman pokok tin kat sini lah. So kat sana tanah dia keras sikit, jadi kita tanam dalam bakul. Jadi bila tanam dalam tanah ni pokok ni boleh membesar dengan lebih baik lah sebenarnya. Tadi saya masuk kat rumah pelindung hujan ni, saya perasan Encik Hafiz gunakan sistem pertanian pintar. Encik Hafiz boleh terangkan macam mana sistem ni berfungsi? Boleh lah Fifi. Jadi sistem pertanian pintar ni adalah hasil kolaborasi kami bersama dengan Universiti Malaysia Perlis, di mana sistem ini membantu untuk menjalankan aktiviti pertanian di sini seperti memberi baja, memberi air kepada pokok dan juga kita ada sensor-sensor untuk mengukur kadar kelembapan yang dikeluarkan pokok, kadar baja, kadar kandungan pH. Jadi semuanya boleh dikendalikan dengan telefon saja. Pembukaan ladang buah tin di kawasan Gedung Makanan Negara, Felda Sungai Tenggiri Selatan membuka ruang dan peluang kepada penduduk setempat untuk menambah pendapatan. Di sini kami bekerjasama dengan penduduk kampung Sungai Tenggiri Selatan, khususnya golongan hawa daripada GPW Felda Sungai Tenggiri Selatan untuk menghasilkan produk-produk hiliran seperti buah tin kering dan juga teh daun tin. Dan kerjasama sebegini sebenarnya memberi peluang pendapatan kepada penduduk sungai kampung dan juga menjana pendapatan mereka di mana kita sama-sama berkongsi rezeki lah orang kata. Cara ini membolehkan penduduk kampung bersama-sama meningkatkan nama kampung mereka dan meningkatkan ekonomi setempat. Daun pokok tin yang dijadikan teh akan dihiris halus sebelum ia dijemur untuk mengurangkan kandungan air di dalam daun tersebut.
Penghasilan teh ini menunjukkan tiada pembaziran yang dilakukan di ladang Afta Benefix. Ini adalah daun buah tin yang belum kita hiris. Ini pula adalah daun buah tin yang kita dah hiris nipis sebelum dikeringkan. Selepas kita potong halus-halus tadi, kita letak dalam dulang bekas macam ni, tapi jangan terlampau banyaklah supaya dia mudah kering. Jemur pun dia bukannya dekat panas matahari yang terik. Dia kalau boleh dalam waktu pagi-pagi tu dalam pukul 9 ke sebelum pukul 11 lah. Kualiti dan kesegaran buah tin dari ladang berbanding dengan yang terdapat di pasaraya sangat jauh berbeza. Justru tidak mustahil jika ada penggemar buah tin yang sanggup menempuh perjalanan jauh semata-mata untuk mendapatkan buah tin yang segar dan enak. Di luar sana ramai orang Malaysia yang tak tahu tentang buah tin segar ni. Ramai kita tahu tentang buah tin yang kering. Jadi bila saya nampak ada penanaman buah tin segar di sini dan saya nampak ada peluang untuk dipasarkan di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor, saya ambil kesempatan tu. Alhamdulillah setakat ni kita dapat memenuhi permintaan setiap pengguna tu dan saya yakin di masa hadapan permintaan dia akan bertambah lagi, insya-Allah. Buah tin segar di ladang ini boleh mencapai sehingga RM80 sekilogram. Jika anda ingin tahu lebih lanjut, anda boleh datang sendiri ke ladang buah tin Afta Benefix. Jumpa lagi minggu depan dalam Agrotech.